A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, lagi bersyukur kita kerana dapat lagi kita bertemu dan meneruskan pengajian kita, pelajaran kita yang kita baru-baru ni bercuti ya. Jadi alhamdulillah kita dapat lagi bersama-sama dan masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama mengkaji dan mengaji dan belajar tajwid ya, dan menghabiskan kitab yang telah diarahkan untuk kita baca ya. Okey, sebelum itu marilah sama-sama kita membaca umul kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita, sama ada yang ada ataupun yang telah tiada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, alhamdulillah, mari kita sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna, Allahumma hdina, Allahumma ya Allahumma inna nas'aluka al-'afwa. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدورنا واستعمل به بداننا وأطلق به لساننا وقوي به جناننا وقوي به جناننا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Okey, alhamdulillah kita hari ini kita teruskan menyambung pengajian kita, iaitu memulakan dengan bab 8 ya. Bab 8 iaitu makhraj dan sebutan huruf. Makhraj ini ialah sebutan huruf ya. Apakah yang dimaksudkan dengan makhraj? Makhraj huruf lah. Okey, makhraj ya, tengok siapa yang ada buku dalam muka surat 189 ya. Makhraj ialah tempat keluar huruf. Ya, tempat keluar suara huruf-huruf Al-Quran. Ya. Bila kita sebut huruf itu, maka keluar suara kita ya. Keluar suara kita, bunyi ya, bunyi macam alif a, macam hamzah a, macam ba. Dia bunyi tu, bunyilah tu, suara tu ya. Suara huruf itu. Suara pun bunyi dia mengikut sebutan pada huruf itu ya. Para ulama sepakat menetapkan jumlah huruf-huruf hijaiyah atau abjad huruf Al-Quran sebanyak 29 huruf. Hurufnya ialah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha,
hamzah, ya. Itulah di antara huruf-huruf hijaiyah mengikut para ulama yang muktabar, ya. Sebahagian ulama yang lain pula, dia ada khilaf di situ, ya. Sebahagian ulama pula menetapkan abjad huruf Al-Quran ada 28 sahaja. Kenapa ya begitu ya? Ada 28, ada 29, ada juga 30. Kita tengok ya, kita baca nanti. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengira huruf alif sebagai salah satu huruf konsonan, tetapi alif dikira sebagai huruf mad atau vokal. Itu dia. Ya, dia tak kira. Bab ini akan membincangkan tempat keluar suara huruf-huruf di atas dan suara sebutan lain yang berkaitan terus dengan pembacaan Al-Quran. Seperti suara gunnah, ya, gunnah ini dengung ya, dan suara panjang iaitu mad. InsyaAllah kita akan bincangkan sebentar lagi. Suatu yang perlu difaham oleh pembaca ialah huruf hanya wujud pada tulisan bukan pada lafaz. Ini kita kena faham. Yang mana satu ni huruf wujud pada tulisan tetapi bukan pada lafaz. Maknanya ditulis dalam buku tulisannya ada tapi tidak dibaca, tidak dibunyikan, tidak keluar suara kita dengan huruf itu ya. Itu dia. Apabila huruf ba dilafazkan umpamanya yang keluar adalah sebutan huruf itu ba, bukan tulisannya. Ya, tulisannya begitulah. Macam cawannya tu ada titik bawah dia gitu ya. Okey, maka kerana itu apabila dikatakan makhraj huruf ba sebenarnya ia menjelaskan tempat keluar suara huruf itu. Bila kita sebut ba, nampak bibir kita. Ya, dua bibir kita bertemu ba. Dua bibir kita bertemu dan buka. Kalau tak buka dia tak bunyi apa-apa pun. Suara tak keluar ya. Tak keluar suara kita kalau kita tutup. Kalau dimaksudkan dua bibir saja. Dua bibir jawapan kita. Mana datangnya? Mana makhraj huruf ba? Dua bibir. Markah boleh dapat jugalah sebab dia huruf bibir. Tapi separuh lah. Tidak tepat ya. Tidak tepat makhraj ba. Betul bibir tapi dua bibir yang ditutup dan dibuka. Kalau tutup saja tak jadi apa-apa. Suara pun tak keluar. Cuba masing-masing cuba ya. Tutup. Mana boleh? Mana boleh keluar ba ya. Jadi bila kita tutup, buka. Ba. Dia keluar. Ba. Kan? Janganlah sampai menganga pula. Sekadar keluar bunyi. Ya. Okey. Itu ba. Sebenarnya ia menjelaskan tempat keluar suara huruf. Jadi kita automatik kita dapat. Oh, dia keluar daripada dua bibir yang ditutup dan buka. Itu dia. Okey. Bukan menyentuh persoalan tulisannya. Sebenarnya apa yang dilafazkan itu adalah suara huruf tersebut, bukan tulisannya. Itu dia. Okey, jelas tak huruf ba tadi? Jelas ya? Jelas? Jelas, Ustazah. Okey, alhamdulillah, syukur. Apa yang lebih diutamakan dalam perbincangan makhraj huruf ialah cara menyebut satu huruf, bukan mengenal pasti dari mana keluar huruf tersebut. Kerana mengetahui tempat keluar huruf akan melibatkan perbincangan ilmu perubatan dan pergigian. Sedangkan apa yang diutamakan oleh para qura' ialah menyebut huruf tersebut dengan betul seperti mana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu pertama. Okey. Okey itu ya, itulah keterangan bagi pengertian makhraj huruf ya. Okey, yang kedua makhraj muhaqqaq. Ini terbahagi kepada dua ya. Makhraj terbahagi kepada dua iaitu makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Apa dia muhaqqaq dan apa dia muqaddar? Ya. Okey, alhamdulillah. Huruf-huruf yang dilafazkan itu dia yang keluar dari makhraj muhaqqaq ataupun konsonan iaitu makhraj yang dapat dikenal pasti tempat keluarnya seperti suara huruf yang keluar dari lidah
dari bibir, dan dari sebahagiannya yang lain. Kesemua 28 huruf abjad yang disebutkan tadi adalah suara-suara huruf yang mempunyai tempat keluar yang dapat ditentukan, iaitu muhaqqaq. Ya, muhaqqaq. Okey. Suara dengung iaitu gunnah yang merupakan suara yang keluar dari mim dan nun sukun. Juga tergolong dari makhraj muhaqqaq. Sebab jelas ya, jelas kita nampak, kita tahu. Kerana suara dengung itu tetap boleh dilafazkan apabila ditekan suara ke pangkal hidung walaupun tanpa sebutan mim dan nun sakinah. Macam mana pula kalau kita tak sebut mim nun? Kita jadilah tak ada sebut mim, tak ada sebut nun. Kan gitu. Dia dengung ke hidung. Makhraj muqaddar atau vokal ialah makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat tempat keluarnya. Antara contoh makhraj muqaddar ialah suara 3 huruf mad. Suara huruf 3 mad iaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah dan waw sebelumnya dhammah. Tu tak dapat ditentukan ya. Ya. Suara huruf-huruf mad ini adalah makhraj muqaddar kerana rongga mulut itu adalah ruang lapang di dalam mulut yang tidak dapat ditentukan dengan tepat dari mana terkeluarnya suara mad itu. Suara huruf-huruf mad itu pula bergantung kepada huruf-huruf lain sebelumnya yang berbaris fathah, kasrah dan dhammah. Bergantung pada huruf-huruf yang datangnya daripada muhaqqaq. Tu dia ya. Huruf-huruf mad ini sendiri apabila berbaris, ia mempunyai tempat keluarnya sendiri seperti alif. Apabila berbaris, ia adalah huruf hamzah yang keluar dari hujung kerongkong. Suara huruf waw pula keluar dari 2 bibir dan suara huruf ya keluar dari tengah lidah. Itu dia, kita nampak jelaslah ya. Apa yang dapat disimpulkan di sini ialah suara huruf-huruf itu terdiri daripada 28 suara huruf hijaiyah, suara dengung dan 3 suara mad. Itu dia. Ini menjadikan 30 sebutan huruf kesemuanya. Itu dia. Jadi ulama yang lain pula kata 30 huruf. Ya? Okey, yang ketiga. Faham tak yang kedua tadi tu? Muhaqqaq dan muqaddar. Kalau yang baru pertama kali dengar, dia kata kurang faham lah ya. Jadi kalau yang Ustazah, bela-bela lagi Ustazah. bela-bela tak apa, lama-lama itu tidak penting sangat. Ini nak memberi perkenalan saja ya. Pengenalan bagi makhrajnya. Jadi bela-bela tu memang biasalah. Kalau kata terus dapat je tu maknanya luar biasa. Luar biasa ya. Okey. Tengok yang ketiga. Makhraj am dan makhraj khas. Dia ada am, ada khas. Berdasarkan kepada apa yang telah disepakati oleh para qura, yakni ulama tajwid ya. Dan lughawiyin, ulama bahasa Arab yang diteraju oleh Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari dan Al-Khalil bin Ahmad wafat, ini wafat dia tak apa. Sebutan suara huruf-huruf Al-Quran itu terbahagi kepada 5 anggota makhraj am. Ya. Dan 17 makhraj khas. 5 tu kita tahulah. Khayshum, ya, apa nama, apa dia? Syafatain, lisan, al-haq, al-jawf. Itu yang 5 tu. Terbalik lah saya bilang ya. Syafatain iaitu 2 bibir, lisan ialah bahagian lidah, al-haq ialah bahagian kerongkong, al-jawf ialah bahagian rongga, khayshum ialah pangkal hidung. Itu 5 anggota ya. 5 anggota makhraj am. Ini yang 5 ini, 5 makhraj am ini dipanggil makhraj am. Okey? 5 anggota ini dipanggil makhraj am ya. Mana pula yang dipanggil makhraj khas? Nanti dulu ya insya-Allah. Makhraj am ini adalah anggota tempat keluar huruf secara am dan mempunyai cara penyebutan setiap satu yang memperjelas. Ustazah hilang.
Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah hilang. Assalamualaikum. Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah dah hilang. Ni. Makraj ini adalah anggota tempat keluar yang tu, Ustazah. Okey. Makraj am ini adalah anggota tempat keluar huruf secara am, iaitu yang kita tahu tadi syafatain, lisan, al-haq, jawfi, khayshum. Itu yang 5 tu, ya. Cara penyebutan setiap satu yang memperjelaskan tempat keluar huruf secara terperinci. Tu dia, ya, terperinci. Itulah dia. Itu makhraj am ni. Ini dinamakan sebagai makhraj khas. Itu makhraj khas pula. Pembahagian 5 makhraj am kepada 17 makhraj khas boleh dijelaskan seperti di bawah inilah, iaitu 17 cara penyebutan, ya. 17 tu kita tahulah. 17 tu apa dia? Yang kita sedia tahu, ya. Ikut topik utama perbincangan bab ini, insya-Allah. Bibir bawah dan gigi kacip atas. Keluar daripadanya ialah suara fa. Kalau itu dia terus tak ada tulis tak tulis bahagian lisan, tak ada, ya. Okey, bibir bawah, ya. Dan gigi kacip atas. Jadi kita tahulah gigi ni gigi ni bibir bawah. Maknanya pertemuan gigi depan atas pada perut bibir bawah. Senang bahasa macam itu. Cara untuk memastikan sebutan yang betul bagi huruf ini ialah dengan cara menemukan permukaan bibir bawah dengan hujung gigi kacip, gigi hadapan sebelah atas tempat keluar suara huruf ini boleh dipasti apabila huruf ini disukunkan seperti melafazkan huruf fa, iaitu kita sukunkan fa itu af, gitu. Jadi gigi kita bertemu dengan bibir bawah. Jadi gigi kacip atas, nama setengah orang panggil gigi kacip, setengah orang bagi gigi kapak, setengah gigi apa? Gigi depan lah, ya. Bibir bawah ditekan ke gigi kacip atas. Ustazah. Ya. Ustazah. Betulkan Ustazah bagi center Ustazah punya skrin tu. Baru cantik. Okay. Tak payahlah cantik, jangan boleh keluar, takut habis lagi. Ya. Lepas tu 2 bibir. Tadi bibir bawah dengan gigi kacip. Yang kedua 2 bibir keluar daripada suara huruf mim, ba, waw. Ini maknanya huruf bibir lah ni, ya. Tapi keempat huruf ini berbeza kedudukan bibirnya, ya. Berbeza. Okey, mana nak baca banyak kan? Jadi saya cerita je dia. Kalau mim, ba, waw ni, mim, tengok mulut saya. Mim tutup 2 bibir. Itu mim lah, ya. Kalau ba, tutup bibir dulu. Kalau tutup selama-lamanya tak boleh keluar ba. Jadi nak keluar ba kena buka sikit. Tutup dan buka. Ba. Kan? Janganlah sampai menganga luas pula. Ba. Sikit je. Jadi keluar bunyi ba tu. Ba. Maknanya maksud dia tu dengan terperincinya di mana keluarnya ba? 2 bibir yang ditutup ba dan dibuka. 2 bibir yang ditutup dan buka. Ba lah tu. Ya. Waw pula macam mana waw? Ditutup ataupun dirapat. Dalam buku ni disebut 2 bibir dirapatkan. Samalah juga kan. Rapat kan. Gitu. Jadi kalau waw mana pula waw? Waw ikut saya punya kefahaman lah. Hujung lidah dikeluarkan, ditekan. Ini huruf lain. Waw ni dia. Cara untuk memastikan sebutan huruf waw yang betul pula ialah dengan cara memunculkan kedua bibir dengan mengadakan sedikit ruang di antara pemunculan tu. Betul lah tu. Wow. Berlubang ni. Satu jari boleh masuk. Betul lah tu. Ya, berlubang. 2 bibir tetapi dimunculkan. Wow. Baru jadi. Maknanya di 2 bibir yang dimunculkan sekadar boleh masuk 1 jari. Kena lubangkan, jangan rapatkan gitu. Kalau gitu tak tepat lah. Ya? Itulah keluarnya huruf waw. Maknanya huruf
bibir iaitu mim, ba, waw dan fa. Semuanya bibir tetapi berbeza sebutannya bibirnya. Ada yang bibir dirapatkan, ada yang bibir dirapatkan dan direnggangkan. Itu. Dan ada bibir, dua bibir tetapi dimuncungkan. Ya. Dan lagi satu bibir ditekan pada gigi kacip depan. Bibir, satu bibir tu perut bibir ya, bukan luar bibir ni. Dalam tu. Perut bibir nama dia. Jadi fa. Dia tak kalau macam ni fa, bukan ya. Fa. Di perut bibir. Iaitu keluarnya huruf fa. Jadi empat huruf bibir kedudukannya sama bibir, tapi ada yang dua bibir dirapatkan, dua bibir dirapat dan direnggang, dan dua bibir yang dimuncungkan sekadar tidak muncung yang tidak rapat, maknanya berlubang. Jadi muncung yang dilubangkan. Jadi itulah keluarnya daripada syafatain. Ya, okey, alhamdulillah. Boleh faham? Boleh faham makhraj yang keluar daripada bibir? InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi bila kita baca Quran, mestilah kita mengikut makhraj inilah. Kalau misalnya kita fa ya, apa ayat fa, saya ingat tak? Apa ayat fa yang mulakan dengan fa? Faja'ala misalnya. Faja'ala. Macam itulah. Ya. Kalau istifal, macam itulah. Istifal. Dia tak ada begitu. Istifal, tak ada salah ya. Istifal. Jadi kita ikut makhraj dia. Kalau mim, Umar. Umar. Gitu ya. Umar. Hamas. Jadi mim tu tutup mulut, rapat mulut. Mas. Kalau apa dia lagi? Kalau ba macam mana? Mimba. Mesti nak menganga sikit kan? Merenggangkan mulut kita. Ya, jadilah dia ba. Kalau waw apa dia? Khaufun. Khauf. Gitu. Jadi dia betul-betul makhraj itu keluar daripada makhrajnya yang hak. Okey? Ya, alhamdulillah. Kalau dah faham, kita pindah kepada seterusnya lah. Ya. Dia laju sikit katam. Katam buku ni seronoknya kalau dapat satu buku katam kan? Seronok kan? Okey. Sekarang kita pergi kepada lidah. Lidah ni paling banyak lah. Lidah paling banyak hurufnya ya. Tepi lidah, atas lidah, hujung lidah, pangkal lidah. Banyak. Ini kadang-kadang kita confuse ya. Jadi kita faham, kita tengok, perhati baik-baik ya. Perhati baik-baik supaya kita punya bacaan betul sebagaimana Rasulullah baca. Ya. Okey. Okey. Macam mana dia hujung lidah? Kita mulakan dengan hujung lidah. Hujung lidah dikeluarkan dan ditekan ke gigi kacip atas. Keluar daripadanya ialah suara huruf dha, zal dan sa. Ya. Dha, zal dan sa. Okey. Cara untuk memastikan sebutan huruf-huruf dha, zal, sa yang betul ialah dengan cara membawa hujung lidah keluar sedikit. Sa. Gitu. Za. Okey ya. Jadi keluar sedikit hujung lidah, keluar sikit pada gigi. Jangan sampai terjelir ya. Ditemukan dengan hujung gigi hadapan ataupun gigi kacip sebelah atas. Sa. Gitu. Huruf dha, gitu. Adalah huruf tebal, kerana itulah pangkal lidah ditekan ke langit-langit semasa menyebutnya wa. Jadi pangkal lidah kita pun wa.
gitu ya. Dia pangkal lidah dalam ni kan dekat dengan permulaan kerongkong. Wa, dia terangkat. Sebab dia salah satu daripada sifat isti'la, ya. Okey. Tempat keluar suara huruf-huruf ini boleh dipastikan apabila huruf-huruf itu disukunkan. Ya, kita nak tahu makhraj huruf, mana-mana huruf. Nak tahu makhraj huruf itu, mana-mana huruf yang kita nak, maka kita hendaklah matikan huruf itu, ya. Matikan huruf itu. Okey. Matikan huruf itu, maka kita dapatlah huruf itu datang dari mana. Gitu. Hujung lidah dikeluarkan dan ditekan ke hujung gigi atas. Alhamdulillah. Okey. Gigi atas, hujung lidah. Hujung lidah inilah, maaf ya, saya tunjuk hujung lidah. Hujung lidah inilah dia. Saya ada tu apa nama? Gambar lidah, gambar gigi tu. Allah mak. Mana letak kan? Belakang. Okey. Jadi itulah dia keluarnya huruf za, zal, sa. Hujung lidah dan pangkal kita habis tu. Faham tak tu? Za, zal, sa. Kalau kita membaca Quran nanti, kalau jumpa allazi, allazi, jangan kita baca allazi, tak keluar ke hujung lidah, maknanya tidak tepatlah sebutan pada kalimah Al-Quran itu, ya. Jadi sepanjang-panjangnya kita melakukan bacaan kita tidak tepat, ya. Jadi oleh kerana kita telah mengulang kaji makhraj huruf ini dengan detail, maka kita kena praktikkan bacaan kita mengikut makhrajnya yang ditentukan. Ya. Itu allazina amanu. Gitu. Jangan allazi, aziz. Jadi zaid. Tidak betul, ya. Ustazah, Ya. bila kita sebut za itu kan Ustazah, kadang-kadang dia beranak Ustazah, macam mana? Saya Dia ada sebut Anak. az tu kan dia macam ada bunyi apa, selalu kena tegur lah, kata macam macam beranak Ustaz. Lah. Maknanya bukan beranak, kau lantunkan, kau kolahkan dia. Itu ya. Kalau mati tu, itu sebab kita kena tahu sifat-sifat setiap huruf itu. Bila kita tahu sifat, kita beri hak dia yang sebenar. Kalau sifat dia tidak ada lantun, jangan dilantun. Macam yelah, kita rasa kita tak lantun. Ustazah, dia kena kan ujung kita keluarkan ujung lidah sikit. Lepas tu kita kena tarik cepat ke kita biar dulu Ustazah? Kalau kita tarik cepat, itu yang dia ada lebih. Ada berlebih. Cepat kan. Jadi kita berlemah lembut. Tak ada lebih. Jangan ada z gitu, tak mahu. Kalau kita buat cepat, dia ada lebih. Kalau kita lambat, dia tak ada lebih. Serupa juga dengan lam. Kalau kita buat cepat, ala. Cepat jatuhnya dia ala. Kalau kita buat betul-betul al. Pastikan dia stop dekat situ. Alhamdulillah. Kan? Jangan itu cepat. Alhamdulillah. Jadi bila cepat dia akan jadi ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kena careful lah. Bila sebutan huruf itu kena betul-betul careful. Ya. Betul, hati-hati. Kita kenakan dengan yang kita belajar ni. Okay. Kita praktikkan yang kita belajar ni, hujung lidah. Macam mana kita nak tahu makhrajnya, matikan. Jadi jangan jangan gitu ya. Nanti kita tahulah. Kalau ni memang kita kena bunyi angin dia. Sebab dia hamas. Sebutan dia betul lah, hujung lidah kita keluar. Sa ya. Kalau kita tak gitu, dia jadi sin, kadang-kadang jadi spot, mana betul? Dia ini huruf hujung lidah yang ini, za, zal, sa ni kena lemah lembut. Tidak boleh keras. Okey. Ustazah.
Ya. Berhenti sinilah. Nak buat latihan tu. Macam Ustazah tengok betul tak kita sebut. Okey, tunjuk mulut, tunjuk muka. Tak nampak. Saya nampak dah. Nampak saya dah. Saya tak nampak awak. Allah. Macam mana nak buat? Saya pun tak pandai sebenarnya. Ustazah tak nampak Share. saya. Oh, share kot ya, share. Okey. Saya tekan share. Tidak juga. Foto. Macam mana? Oh, Ustazah tak nampak kita orang. Ya, saya tak nampak awak. Jadi macam mana nak buat nanti? Sekejap. Itulah baru belajar katakan kan. Jadi ni tak pandai ni. Udah ke lain-lain nak pergi. Oh, Ustazah hilang pula dah. Itulah saya pun tak tahu. Okey. Ustazah ada. Ustazah tak apa. Tak apalah ya. Dengar je bunyi. Okey. Nanti Siti kita mula pasal. dulu. Siti mula dulu. Okey. Raw. Ra, al. Betul. Al. Al. Itulah. Benda ni kena tengok mulut. Al. Al. Wow. Dia terangkat. Lidah kita, sepanjang lidah kita terangkat. Wow. Sebut pun dia terangkat. Wow. Kalau dia tak terangkat, jadi tidak tebal. Lidah keluar dulu kan? Ra. Ada. Dia serentak. Wow. Serentak. Kalau keluar dulu tak boleh bunyi. Macam mana nak bunyi? Allah. Cuba kalau hidupkan za tu. Allah. Sebut. Allah. 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 Betul lah tu. Allah. Allah. Zai pula Zai. Zat. Azza. 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 Okey, betul. Asa. 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 Sekarang kita sebut mati. As. 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 Oh, dia ada lepas bunyi ada tak? Tak ada. Angin, ada angin. Soalnya ada angin. As. 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 Jadi kalau nak keluar angin tu, ujung lidah tu lama sikit dekat gigi tu. As. As. Betul. Az. 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 Jangan tarik dulu lidah, biar dia dekat ujung gigi tu. Az. 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 Okey, alhamdulillah betul tu. Au. 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 Tadi kan Allah tadi kan? Allah. Sekarang jangan bunyikan jangan. Au. 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 Zalimin. Al-zalimin. Okey, alhamdulillah bagus. Orang lain lah pula. Okey. Orang kedua. Siapa nak cuba? Ani nak cuba ni? Dua-dua ni boleh cuba. Tak ada yang nak cuba. Kau tak dengar? Mute. Boleh. Ustazah dengar saya cuba boleh? Okey. Silakan. As. Apa sama je tiga-tiga tu? Satu. As. Au. Au. Allah. Mula-mula kita sebut Allah. 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 Matikan. Au. Okey. Az. Azza. Noni nampak saya ya? Nampak. Oh, saya je tak nampak awak. Tak apa, awak tengok saya. Azza. Ustazah nampak saya? Tu nampak. Saya tak nampak awak. Tak nampak. Ustazah nampak saya? Tak nampak. Semua orang saya tak nampak. Saya nampak Tapi saya. Dalam saya ada dua-dua foto.
Tak apa, tak apa. Janji awak nampak saya macam mana nak sebut kan. Jadi macam mana nak buat ni? Ya Allah. Tak tahu lah. Sekarang tekan-tekan mati pula. Okey. Al. Okey. Sa pula ya. Okey, kita berbaris kat dia. Asa. Dia ada angin kan? Angin lah. Asa. Salasa. Jangan salasa. S jadinya. Jadi ni sa. Salasa. Kita praktis sendiri-sendiri di rumah sebut hari Selasa. Salasa. Jangan salasa. Kita biasanya sebut Selasa. Hari apa hari ni? Selasa. Kan? Jadi sin. Sin tak betul. Sa ya. Salasa. Okey, alhamdulillah. Okey lah tu. Jadi kena latih tubi lagi. Sendiri-sendiri banyak kali. Okey, siapa lagi nak cuba? Okey, kita latih sendiri. Ustazah. Latih sendiri, okey. Ya? Saya cuba. Ya ni, okey boleh. Silakan. Zo. Okey. Okey, sa. Okey, cantik. Alhamdulillah. Okey lah tu. Kebanyakannya dah okey, tapi nak cuba lagi boleh. Ya? Baru kita rasa confirm kita sebut betul. Yang pentingnya bila kita nak menyebut kalimah dalam Al-Quran tu, ya. Kalau kadang-kadang kita sebut satu-satu betul je. Kita tahu je sebutnya. Bila kita baca jadi lain. Bila dah bersambung dia jadi lain. Dia jadi lain pula. Jadi sin, jadi sod, macam-macam ya. Dan tak perasan. Tak perasan. Sekarang bila kita dah belajar ni, kita fokus kepada makhraj yang betul. Uzal kena ada di hujung gigi. Lidah terkeluar. Kita masuk dalam kepala kita sementara nak nyebut tu. Jadi insya-Allah betul. Dari masa ke semasa akan betul lah. Ya? Kita ingatlah dulu sebut alif bata pun tak reti. Sekarang ni dah bukan main reti lagi kan. Macam itulah kita nak menyebut benda ni. Mula-mula kita rasa sangat keliru ya. Sebab nak mengubahkan keadaan yang kita dah lakukan yang tak apa nak betul tu, nak jadikan betul. Memanglah susah. Ya. Kita dah memang pejam mata pun kita dah tahu sebut. Rupanya tak betul. Ya. Tak tepat. Ya. Tapi nasib baiklah belajar tak berhenti-henti. Allah ampun dosa kita. Ya. Sebab kita belajar tak berhenti-henti. Sedang belajar mestilah ada banyak silap. Ya. Tu yang kita harapkan daripada Allah SWT. Di samping kita berdoa dengan Allah, wahai Allah, ampukah dosa aku, menyebut kalamu ni tak pernah betul. Hari ini baru rasa nak jadi betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kerana Allah dah izinkan kita untuk menyebut kalam dia dengan betul. Huruf-huruf hijaiyah ni dengan betul. Supaya kita mengaji dengan betul. Ya, okey. Okey, kalau tak ada yang nak cuba, saya teruskan yang nombor 4. Ya. Okey, boleh terus nombor 4. Tak payah Ustazah. Nombor 4 tu minggu depan lah. Minggu depan banyak sangat tak lalu bawa Bukan. Baru nak praktis tu. Apa? Praktis tu. Za. Ya. Ini susah sikit kan? Kalau huruf bibir senang kan? Yang nanti minggu depan kita praktis pula yang lain. Yang lain senang, yang susahnya adalah 2-3 susah juga. Ya. Susah. Nak ubah tu bukan susah. Nak mengubah daripada kelaziman kita lakukan kepada yang baru. Itu je. Hari ni berapa? 27 ke 28? Hari ni 27 Ustazah. Saya nak tulis hujung ni 27 bulan 1, 22. Tulis pun kadang lupa juga kan. Tafakufidin. Kan. Okey, kalau dah sudah kita baca Quran pula. Ya. Yeah. Masa okey kan masa? 10 belum pukul 10 lagi.
Tak apa, boleh cukup lah. Kita selalunya cukup kan? Oh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan macam biasa. Mengikut laporan, kelas lain kan? Kelas lain dia belajar tajwid je. Belajar tajwid je. Kelas yang baru ni lah. Yang saya tak ada dapat apa-apa info dari Ustaz Wali nak suruh ajar apa-apa kan. Jadi kita teruskanlah yang ini. Kalau dia kata silibus baru, baca yang mana Ustazah, ada kelas baru Ustazah. Ya. Ada Itu kelas kelas baru baru, Ustazah. Betulkan makhraj. Makhraj dan Makhraj dan tajwid. Makhraj dan tajwid. Dia tak baca Quran kan? Dia baca tajwid. Ya. Ya. Ustazah, saya suka cara Ustazah ni. Lepas kita belajar tu, kita ngaji sikit. Lepas tu Ustazah suruh apa ni? Yelah, praktik lah. Praktik kan. Cara tu baguslah Ustazah. Saya suka macam tu. Di mana-mana pun saya ajar macam itu. Kalau saya dipanggil bengkel-bengkel pun saya buat gitu juga. Walaupun seorang satu ayat. Kan seorang satu ayat baca. Jadi dalam dia baca tu kita betulkan dia punya makhraj. Ya. Macam itulah insya-Allah. Taklah macam lepas ngaji Ustazah tanya soalan tu kan. Memanglah. Senang kita ingat. Kalau Ustazah tak tanya kita lupa. Ya, saya mesti tanya. Yang ni pun saya tanya juga. Yang ni, yang hari ni belajar ni kan saya bagi soalan kan? Tak apa. Saya bagi soalan. Tapi belum buat lagi tu. Apa macam mana ni? Yang latihan ni buatlah. Nanti saya nak bagi soalan baru hari ni punya pelajaran hari ni saya bagi. Ya. Hari ni atau esok lah. Kalau saya tak sempat hari ni, esok saya forward kepada grup untuk menjawab soalan yang kita belajar pada hari ini. Okay. Yang kita belajar hari ni bab 8 kan? Ya. Bab 8 lah saya akan bagi soalan. Sikit-sikit lah, 5 soalan, 6 soalan. 27-1 untuk mendekatkan, untuk memantapkan kefahaman anda. Okey. Jadi hari ini kita sambung mengaji pada muka surat. Mengaji pun kita nak, kalau boleh kita nak bagi khatam juga kan. 458 Ustazah. Surah Az-Zumar. Ya. Mak kau. Okey, boleh baca siapa yang nak baca awal. 458. Alamak, sudah ambil Quran lain. Surah Az-Zumar. 458. Saya nak baca dulu boleh Ustazah? Boleh, siapa yang ada hal baca dulu. Ya, saya ada kelas lain. Ada kelas ya, okey. Kelas makhraj ke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Dengar Ustazah? Ya. Okey. Baca. Betul. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis walladzina اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Okey, alhamdulillah, bagus sangat. Terima kasih Ustazah. Sama. Alamak, dah hilang pula. Okey, seterusnya yang kedua. Siapa pembaca kedua? Mari saya baca Ustazah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidah. Summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu wa anna tusrafun. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidatis sudur. Sadaqallahul azim. Okey, kawan lagi. Ustazah. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana durru da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaiki min qabl waja'alillahi andadan liyudilla an sabilih qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar amman huwa qanitun ana al-laili sahidan wa qa'ima sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. Baik, seterusnya. Okey, Juma Ustazah. Boleh? Okey, Juma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din wa umirtu li an Silap. wa umir Tersilap tadi huruf. Okey. Qul inni umirtu an a'budallaha A'budallaha. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini wa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ عِبَادِ. Okey, alhamdulillah. Dan terus kawan seterusnya. Saya Ani Ustazah. Okey, Ani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Afaman haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunkizu man finnar. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun Mabniyatun. Fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Wa'adallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakah yanabi'a fil ardi summa yukhriju bihi zaw'an mukhtalifa alwanahu summa yahiju fatarahu musfarra summa yaj'aluhu hutama. Inna fi dzalika lazikra liulil albab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, next. Sambung.
Alamak, power off pula. Aduh. Subhanallah. Aduh Ustazah, boleh nampak Ustazah? Hilang dah. Oh, Ustazah dah hilang. Habis bateri tu. Kita berapa orang ni? Kak apa ke tanya saya tadi? Sementara tunggu Ustazah. Kak Jumai ke Kak Ani? Tak dah habis bateri tu. Apa Siti kata? Tadi akak tanya saya apa? Oh, saya tanya Fatihah tu. Dia tanya apa. Nanti macam baca. Fatihah tu tanya apa tadi? Oh, dia suruh kita baca. Baca yang tadi. Ini bertukar telefon ni 21 je ada. Baca. Siapa yang belum baca ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Muka surat 461. Siapa nak baca dulu? Tak apa, Siti baca dulu. Saya takut habis bateri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniyatu qasya'iru minhu juludul ladzina yakhshawun. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Zalika hudallahi yahdi. Zalika tak betul. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yawmal qiyamah wa qila lizzalimina zuqu ma kuntum taksibun. Sadaqallahul azim. Okey, ada lagi? Waidah sudah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazzabal ladzina min qablihim fa'atahumul azab
فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فإذاقهم الله الخزي في الحياة فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلين فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما Dah pendek. ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله. Itu kena tah. Tah. Itu tah macam ha. Kho. Inda rabbikum tahtasimun. Hak dengkul tu dah. Jadi ya tu. Kho. Macam kita pegang kho, ha, khi, khu. Jangan ha gitu jadi ha. Tah. Dah. Betul. Tah. Itu betul. Betul. Tah rabbikum tahtasimun. Abang betul. Alhamdulillah. Okey, ada lagi? Siapa? Ada lagi tak? Kalau tak ada, kita pergi pada soalan. Ustazah, ramai lagi tak baca. Oh ya ke? Okey, baca dulu. Tak nak baca. Siapa yang nak baca lagi tu? Kak Sheila dah baca belum? Saya ke? Okey, baca. Yang belum baca. Siapa nak baca? Tak ada lagi siapa baca ke? Tak payah bertolak-tolak, nanti habis masa. Okey. Saya baca saya. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 32. Betul. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidq. Wa kadzdzaba bis-sidqi idh ja'ah. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim tutup wifi. Jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu an Zalika tertinggal Kak. Zalika Zalika jazaa'ul muhsinin liyukaffirallahu anhum aswa alladhi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Alaysa Allahu bikafin 'abdah
ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Okey. Nah, sambung. Sambung yang siapa? Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Ada lagi yang belum baca tak? Tak dengar ke saya tak dengar ke? Wallahualam. Kak Putri dah baca ke? Macam rasa ramai lagi tak baca sekarang. Saya tak sihat tu, maaf tak baca. Oh, tak sihat dia dah sihan. Ini dah. Tak ada. Oh, kesian. Suara betul-betul tak sihat lah. Kesian ni. Semoga awak sihat lah, Datin. Jadi kita baca lah ni. Datin Putri je belum. Datin Putri tak sihat. Biarkan. Kita doakan dia biar sihat. Okey, kalau dah habis saya nak soal lah. Okey. Jadi Datin Putri saya tulis juga nama. Datin Putri. Okey. Kita tengok muka surat. Kita akhir tadi 32 ya. Kita tengok muka surat yang sama, tak apalah. Muka surat 461 ya. Okey, siapa? Rosnah ada tak Rosnah? Ustazah, akhir ayat 35 tadi kita. Nanti sambung. Sambung 36. Sambung yang sambung 30. Sekejap. Betul lah. Habis dekat Minhad ayat 35 lah. Sambung. Bukan ayat 36 ke tu? Kita sambung ayat 36 habis. Sambung kita 37 sambung kita besok 37. Awak tanda ya. Ini tanda. Ni. Kita ambil muka surat tu pun tak apalah. Faman azlamu mimman kadzaba. Okey. Rosnah. Rosnah ada tak? Kalau tak ada, kalau Rosnah tak ada, Nuraini Yusof jawab. Tak dengar pulaknya. Nuraini Yusof, tolong jawab. Paman nun mati bertemu dengan Hamzah tadi izhar. Okey. Izhar apa dia? Kan saya kata izhar khalqi. Okey, macam itulah. Okey, au. Ini kita belajar tadi. Au kena sebut kena sebut tebal ya. Okey. Au. Okey. Lam mimman. Okey, mimman. Mimman ni mim bertemu min ni wajibul ghunnah. Okey, wajibul ghunnah. Dia bukan mim bertemu mim. Mim bertemu mim ni yang sabdu. Mim mati. Tapi kalau mim hidup bertemu dengan min hidup dia jadi kabir ya. Nanti kita wajibul ghunnah. Betul. Man kadzaba. Ni ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, right tu je, kadzaba je. Jadi nun nanti bertemu dengan kaf dia jadi ikhfa. Macam mana bacaan dia? Kena mangka. Lagu tu ya. Bila kita baca gitulah. Mim man kadzaba. Lagu tu. Jangan kita laju je mimman kadzaba, tak betul ya. Okey, alhamdulillah. Orang kedua. Orang seterusnya iaitu Nolia. Ada lagi tak Nolia? Dia ada kelas tadi tu. Ada tak Nolia? Tolong cek. Kalau tak ada Nolia, Juma. Okey, Juma ada. Okey. Ada. Okey, teruskan. Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi izja. Okey, sampai situ. Allah dibaca tebal, alif lam samsiah. Okey. Wa kadzdzaba bis-sidq. Bisid alif lam samsiah juga. Sid dal qalah sugra. Mak wajib muttasil. Kena baca berapa? Mak wajib. Baca berapa harakat? 4 atau 5. Okey. Waqaf dengan Wakaf satu harakat. Okey, ya.
Kita matikan huruf yang di hujung itu. Kena jawab macam tu. Mematikan huruf ha itu. Macam mana bunyinya? Kalau kita dalam tulisan, kalau menjawab dalam tulisan, kita kena tulis mematikan huruf hujung iaitu ha. Ya. Kalau kita baca izja'ah. Macam itulah. Ya, okey. Alhamdulillah tadi anda okey, Ani Syafi'i ya. Ada tak? Ani ada tak? Ani? Ada Ustazah. Ya, okey. Alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Okey. Alai itu huruf lin. Huruf lin. Huruf lin. Fi ma'asli. Jahannam wajib gunnah. Maswalil alif lam samsiyah walil. Ka tu ka ma'asli. Ka ma'asli. Bukan alif lam sanad. Idgham bila guna kan? Ya, tanwin betul. Anda jawab ke belum? Idgham bila guna. Idgham bila guna ya. Apa yang dimaksudkan? Apa makna idgham bila guna? Dia tanpa dengung. Masukkan tanpa dengung. Memasukkan huruf yang bertanwin ke dalam huruf lam dengan bacaan tanpa dengung. Ya, okey. Kafirin. Ka tu ma'asli. Firi ma'arif sukun. Ma'arif sukun. Berapa harakat boleh baca ma'arif sukun? 4. 26. Kenapa dia panggil ma'arif sukun? Wakaf. Kerana wakaf. Ya, kerana kita wakafkan. Datang. Kita wasal dia tak jadi ma'arif sukun. Jadi apa dia? Mat asli. Mat asli. Okey, bagus. Alhamdulillah. 100%. Okey. Siti Salbiah. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih. Mati Siti. Walaupun dia lam alif, walaupun dia la, tapi kita nak belajar keluarkan hukum tak apa. Okey. Wala alif lam syamsiyah fi ma asli jaa ma wajib mutasil. Apa tu? Bil ni alif lam syamsiyah sid kokola sugra. Lepas tu apa lagi? Sampai habis je. Habis berhenti dengan mematikan huruf ha. Okey, alhamdulillah. Apakah nama lain bagi alif lam syamsiyah yang sebut tadi? Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsi. Alif lam idgham syamsi. Buat apa? Idgham syamsi. Alhamdulillah ingat pun. Alif lam syamsiyah tu nama idgham syamsi. Okey. Rohaida. Ulaika humul muttaqun. Ada tak lagi Rohaida? Ada. Ustazah, ula tu mak wajib muntasil, mak wajib mufasil. Apa ni mak wajib mufasil? Ula tu Ustazah, ula bukan mak wajib ke Ustazah? Betul, tapi awak sebut terbalik. Terbalik, mutasil. Mak wajib mutasil. Mak wajib muttasil. Mutasil, mak wajib mutasil. Okey. Boleh harakat? Mim Ustazah kan? Mustaqil. Mak wajib mutasil baca berapa harakat? Oh, baca berapa harakat? 4-5 Ustazah. 4 atau 5. Okey. Ketika dia wasal, ketika waqaf, cuba baca 6. Ketika waqaf kita baca dengan 6 harakat. Okey. 6 harakat. Teruskan. Lagi
Mutakun Mutakun. Alif lam. Alif Qamari. alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Okey. Wakaf dengan Macam mana dah? Makrif disukun. Wakaf dengan ma'arif disukun dengan dua empat atau 6 harakat. Okey, alhamdulillah. Okey. Dan seterusnya siapa lagi nanti jap? Rohaida Sheila. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Sheila, dah balik ke? Ustazah, saya baru belajar. Jawab kita sikit-sikit. Lahum. Saya tak ingat, dah lupa zaman dulu. Humma. Mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya ialah, ini hukum Syafawi ya, hukum bibir. Jadi apa namanya, idgham mislain saghir. Hukumnya mim mati bertemu dengan mim tu, hukumnya ialah idgham mislain saghir ya. Ma apa hukumnya, baca panjang ke baca pendek ma? Pendek. Panjanglah ma tu. Lahum ma, 2 harakat. Hukumnya ialah ma asli. Yasha. Yasha. Kena baca panjang juga, 4 atau 5 harakat. Hukumnya ialah mad wajib muttasil. Ya. Hamzah bertemu dengan waw. Apa hukumnya? Tak ingat. Baca dia panjang ke pendek? Panjang Ustazah. Panjang, dia mat badal ya. Mat badal. Mat badal. Tapi kalau kita terus yasha'un, jadi mat arid li sukun lah. Yasha'un. Mat arid li sukun serta badal. Okey. Inda rabbihim. Nun mati bertemu dengan dal. Baca dengung ke tak dengung? Dengung Ustazah. Okey. Dengung ikhfa hakiki. Ya. Okay. Rabbihim. Rabb baca tebal ke nipis? Tebal Ustazah. Tebal, betul. Okey. Panggil dalam tajwidnya tafkhim. Tafkhim. Okey. Him. Kita wakaf saja situ. Mati asli itu kita kekalkan huruf mim yang mati itu. Kalau kita diberi keterangan bagaimanakah cara untuk mematikan, untuk mewakafkan huruf rabbihim itu. Kita pun tengoklah huruf tu, kalimah tu, himnya mati. Mengekalkan mim yang mati asli itu. Itu keterangan dia. Kalau dia kata macam mana baca? Bacalah. Inda ikut. Okay? Okay, alhamdulillah. Datin Puteri tak apa, dia dengar je, dia tak sihat, kesian, dia tak payah soal dia. Jadi alhamdulillah setakat itulah kita hari ini, masa pun dah melebihi 6 minit. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi minggu hadapan kalau diizinkan oleh Allah SWT. Ustazah tak free Ha? Tak ada free Tak ada free? Okey. Saya nak tanya soalan sikit je Ustazah. Boleh. Boleh, tapi saya takut masa kita terambil masa Masjid Hasanah. Jadi saya tak apa, saya boleh je. Tak apalah. Kalau tak boleh minggu depan. Tapi ingatkan nak tanya kalau Ustazah boleh. Tanya dalam grup pun boleh. Ni tak boleh tanya dalam grup Ustazah. Ni nak tanya macam mana bunyi aja. Macam mana bunyi? Okey, boleh. Saya boleh. Okey. Boleh. Muka surat 598. 598. Okey, 598. 591. Semua orang tengoklah supaya sama-sama share. 96, 97, 98. Okey. Baginah. Suratul Al-Qadar. Al-Qadar, okey. Nak baca? Saya nak tanya. Saya nak Ustazah. Nak tanya. Kalau kita nak wakaf ni, yang wakaf ni kan. Lailatul Qadar. Qadar roh baca tebal ke nipis? Tu satu. Okey. Betul baca tebal ke nipis? Okey. Qadar. Pasal dia ada kokolah kan. Dal tu kokolah.
Tapi dia istifal. Tapi sebelumnya baris di atas. Kena baca tebal. Qad. Kita mati dulu. Qad. Baru punya qadr. Gitu. Qad. Seolah-olah kita sebut ra itulah. Kalau kita sebut mula-mula nak sebut qad ra. Gitu. Kalau dia baris bawah qadri. Kita bunyikan dengan cara wasal dulu. Qadri. Jadi udah fasih. Qadr. Gitu. Yang habis tu kita bunyi qadri ke qadra? Qadr. Ro tebal ke nipis? Tebal. Tebal. Walaupun dia baris di bawah, tapi oleh kerana dia sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas, maka dia dibunyikan tebal. Qadr. Takkan qadar. Betul. Dia nipis qadar. Qadr. Syahr. Ruh bimana? Amr. Ya. Yang syah, yang baris yang ketiga tu bersama ya, yang syah. Fajr. Amr. Syahr. Maknanya semuanya kena dibaca tebal lah ni. Ya, baca tebal. Wal fajr. Wal fajri pun baca tebal. Wal fajr. Kecuali kita wasal. Wasal kita baca nipis ya. Lailatul qadri wa ma adra. Itu baca nipis. Kalau tu Lailatul Qadr. Gitu. Ya. Yang syahri pula. Kalau wasal baca nipis. Alfi syahri tanazzalul malaikah. Gitu. Ya. Kulli amrin salam. Kita nipiskan dia. Ketika kita wakaf, kita baca tebal lah. Sebab sebelumnya semua berbaris di atas. Nampak? Faham. Okey? Okey, yang tu dia tanya Ustazah. Boleh ya? Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Ada lagi? Soalan? Tak ada? Minggu depan. Minggu depan ya? Okey, soalan menyusul sehari dua. Ya? Soalan bertulis akan menyusul sehari dua lagi. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah saya harap mendapat manfaat lah hari ini apa yang kita belajar pada hari ini, dan kita tutup majlis kita dengan doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana iman wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan فبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Maha benar ya Allah yang maha agung dan telah menyampaikan oleh Rasulnya yang mulia, dan Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan kami telah beriman dengan apa yang diturunkan dan kami menuruti Rasul, maka masukkanlah kami bersama-sama orang yang menyaksikan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan bagilah kami ruang untuk kami sentiasa dengan kalam-Mu Al-Quran siang dan malam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kekurangan saya, oleh itu saya minta ampun dan maaf zahir dan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Terima Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Jumpa lagi semua kakak-kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.